warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia pada malam ini dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib ini dan menyambung kitab kita Riyadhus Salihin, iaitu dalam bab iaitu bab mulatafatil yatim, iaitu kita berlemah lembut dengan anak yatim, wal banat, dan juga anak-anak perempuan, wasairid dha'afati wal masakin, dan juga terhadap orang yang lemah dan juga orang miskin, wal munkasirin, dan juga orang-orang yang cacat, wal ihsani ilaihim, dan kita berlaku baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, dan juga kita mengasihi mereka, watawadu' ma'ahum, kita merendahkan diri, wa khafdil janahi lahum, dan juga kita merendahkan sayap diri kita kepada mereka, merendah dirilah kepada mereka. Jadi kita insya-Allah hari ini kita akan mula dalam bab ini, iaitu hadis yang ke-6 dalam bab ni, ataupun hadis yang ke-266 yang ada kitab tu, muka surat 388. Baik. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ni juga daripada orang yang sebelumnya. Siapa dia? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata apa? Qala as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yafturu wa kas sha'imi alladhi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang yang berusaha untuk kepentingan seseorang janda atau orang miskin itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan saya yang merawikan hadis ini mengira bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan seperti pula seseorang yang melakukan salat malam yang tidak pernah letih, ini setiap malam melakukannya, juga seperti seorang berpuasa yang tidak pernah berbuka, yang ini berpuasa terus setiap hari. Muttafaqun alaih. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga periwayatannya ataupun diriwayatkan oleh dua orang syekh, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini tinggilah martabatnya. Jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah merupakan satu tuntutan dalam agama kita. Apa tuntutannya? Iaitu supaya kita memberikan pertolongan kepada beberapa golongan manusia. Kita tahu dalam kehidupan manusia ni dia ada kita kata apa, tambah dan kurang kan. Mula seorang, kemudian nak berdua, dah berdua tambah lagi, tiba-tiba Allah ambil seorang. Dan ada orang yang hidup dalam keadaan Allah kurniakan rezeki yang mencukupi, dan ada yang tidak cukup, bahkan ada yang berlebih-lebih, bahkan ada yang sangat-sangat tidak cukup. Jadi dari situ terbitlah golongan yang kita sebut sebagai janda. Janda, dia tak sebut duda, dia kata janda kan. Kenapa pula? Sebenarnya yang kerja orang lelaki, bukan orang perempuan kan. Jadi orang lelaki kalau tinggal seorang pun dia boleh hidup, dia tak kisah, dia boleh cari rezeki insya-Allah, kecuali kalau dia ada kesakitan, tak sihat. Tapi kalau orang perempuan, mungkin satu halangan bagi diri dia. Kalau memang mungkin dari awal dia tak bekerja, mungkin tiba-tiba dia menjadi janda, dia nak kerja pun susah, sebab dia tak biasa kerja. Dan hakikatnya Islam sangat menyuruh kita supaya meletakkan wanita di tempat yang sesuai.
Maknanya tak salah kalau dia nak kerja kan, para wanita nak kerja tak salah, tapi kerja yang sesuai dengan diri dia dan dibenarkan oleh syarak kan. Itu dia. Kalau tak sesuai, apatah lagi melanggar syarak, maka tak bolehlah dia kerja situ. Itu dia. Mungkin kita tahu tempat-tempat yang haram tu tak bolehlah kan dia kerja. Ataupun mungkin tak sesuai dengan kepribadian dia sebagai seorang wanita kan, yang kelilingnya laki-laki. Tempat tu, kerja tu baik, tapi semua kelilingnya laki-laki. Jadi ini pun akan timbul fitnah dan kesulitan dalam hidup dia kan. Maka lebih baik dia tak kerja lah. Nampak tu kan. Jadi di sini kita tengok golongan janda ini, dia merupakan golongan yang diberikan perhatian oleh Islam kerana kesukaran mereka meneruskan kehidupan. Jadi Nabi menyarankan supaya siapa yang menjaga orang ni, menjaga kepentingan dia, maka orang ini seperti orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Punya jihad fi sabilillah ni bukan hanya perang sahaja. Kita membantu ibu-ibu tunggal, ini pun satu jihad sebenarnya. Kan, hari ni kita tengok ramai di antara ibu tunggal ni yang sedihnya mereka ini asalnya bukan Islam. Tapi bila mereka meluk Islam, akhirnya mereka sama ada berlaku kematian ataupun berlaku penceraian yang menyebabkan kehidupan mereka tidak terurus. Itulah yang sedih tu kan. Sebab itu Islam berikan pembelaan, suruh kita bela. Tak anda ke pahala jihad kita tak pergi perang, tapi kita ni seperti kata Nabi, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad pada jalan Allah. Tak nak ke? Semua nak kan. Tawaran pahala, tawaran ganjaran ni bukan semua orang dapat dan mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau ada kat kita tu, maknanya mungkin Allah Ta'ala pilih kita lah untuk melaksananya. Tapi pastikan kita memahaminya dan kita juga ada kekuatan, keupayaan kan. Kadang-kadang kita pun lintang pukang, tak usah lah kan, tak usah lah. Tu dia, lagi serabut pula kan, ikut kemampuan. Sepatutnya kita kena ada satu gabungan tenaga, gabungan harta benda yang boleh membantu mereka. Patutnya begitulah. Barulah mereka ini akan memberikan terpelihara maruah dan urusan kehidupan mereka. Yang kedua kata Nabi, wal miskin, dan juga orang miskin. Pembelaan terhadap orang miskin. Kita tahu orang miskin ni dia ada makan tapi tak cukup. Tak cukup sikit. Kalau fakir tu langsung tak cukup. Yang miskin ni sama ada cukup-cukup ataupun tak cukup sikit kan. Jadi mereka memerlukan bantuan. Memerlukan bantuan. Kadang-kadang tu tengok orang yang miskin ni, mereka bukan nak jadi miskin, tak ada. Dia bukan malas pun, dia kerja. Tetapi keupayaan dia, sama ada dia miskin tu dengan sebab kita kata kurangnya akal mereka kan. Dia tak berapa cerdik, jadi dia tak boleh nak mendapat pekerjaan yang sesuai, yang mendapat imbuhan yang lebih. Dia dah tak berapa cerdik kan. Jadi yang sesuai dengan tahap dia sahaja, maka jadilah dia orang miskin. Ataupun orang yang ditimpa musibah sehingga dia menjadi miskin, maka kita orang Islam hendaklah menghulurkan bantuan, menolong mereka. Maka ganjarannya sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, Islam ni agama yang menganjurkan pertolongan. Dia bukan menganjurkan kita bermusuhan dan saling berdengki-dengki. Tu dia. Baik itu orang Melayu ni, tu penyakit dia itulah yang susah nak ubat tu. Penyakit dengki kan. Sebab itu orang Melayu dia tak boleh, dia kena buang amalan tabiat yang tak baik dalam diri dia, sehingga dia dapat beramal dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tinggalkan perasaan dengki-dengki itu kan. Kadang-kadang kita, itulah masalah kita dengki tengok orang kan. Tu dia. Kita tahu, kita pelik juga manusia ni kan. Bila suruh dia usahakan, dia tak nak usaha. Bila orang lain buat, dia marah pula. Ada perangai macam tu pula kan, marah pula kan. Jadi kita tunjukkan kebaikan, kelebihan kita sebagai seorang Islam yang berpegang dengan ajaran Islam, tanpa ada sifat mazmumah, dengki di antara manusia. Nabi SAW menyebut tidak boleh dengki melainkan pada dua perkara. Orang yang Allah kurniakan ilmu, lalu dia mengajar ilmu itu. Orang yang Allah kurniakan harta, lalu dia memanfaatkan harta itu dengan bersedekah, tolong orang. Dengki boleh dengan maksud dengki kita
meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan perkara yang lebih lagi daripada apa yang dia lakukan, bukan dengan kita menghentikan kebaikan orang. Itu tak betul. Tu dia. Dalam bahasa lain sebenarnya bukan dengki, kita sebut sebagai kita motivasikan diri kita untuk melakukan atau dapat buat serupa dengan dia. Tu dia, kan. Tuan-tuan, kalau kita tengok rupa-rupanya dalam agama ni, orang-orang yang sepatutnya tidak berlaku, orang-orang yang terbiar, sepatutnya tak berlaku, kan. Orang yang tertinggal ataupun yang hidupnya sangat-sangat melarat tak mungkin berlaku. Sebab dia macam mana, dia sama, kan. Nabi SAW sebut, dia kata orang Islam ni seperti satu binaan, kan. Tu dia, ataupun satu anggota, kata Nabi SAW, satu anggota. Bila sakit satu anggota, maka yang lain pun akan mengadu kerana kesakitan. Padahal sakit gigi, giginya sakit, tapi yang lain pun turut bersimpati. Nak buat kerja tak larat, malas, kenapa sakit gigi? Padahal nak kerja bukan dengan gigi, dengan tangan dan kaki, tapi dia tak buat kerja juga. Nak buat apa pun tak larat, kerana satu benda sakit. Tu dia. Inilah sifat yang perlu ada kepada orang Islam. Maknanya kalau dalam masyarakat kita kata contoh, ada 10 orang misalnya, 10 orang. Dalam 10 orang tu ada 2 orang yang miskin, satu lagi ibu tunggal. Jadi yang 8 orang baki dia kena turunkan taraf hidup dia dan diratakan supaya sama. Orang tadi miskin dan juga ibu tunggal tadi juga dapat menikmati kehidupan. Kalau tidak sama dengan dia pun, tetapi tidaklah melarat. Begitu. Patutnya begitulah, kan. Barulah kehidupan masyarakat tu dia akan stabil sebenarnya, stabil, kan. Dia sama rata je, kurang lebih rata dia, kan. Tu dia. Inilah dia ajaran Islam. Baik, jadi sesuai dengan tajuk tadi, suruh buat baik kepada orang miskin, kan. Tu dia. Baik. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah min qawlihi bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul fuqara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah yang tercegah, yakni tidak diundang orang yang ingin mendatanginya, iaitu kaum fakir miskin, sebab membutuhkannya. Tetapi diundanglah orang yang tidak ingin mendatanginya, iaitu kaum kaya raya, sebab sudah sering makan enak-enak. Namun demikian, barang siapa yang tidak mengabulkan undangan walimah pengantin itu, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat kedua, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, juga disebutkan tentang dengannya, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelik-jelik makanan ialah makanan walimah yang diundangnya ke situ orang-orang kaya dan ditinggalkanlah orang-orang fakir miskin. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini satu hal yang berat sebenarnya. Hadis ni riwayat pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, adapun yang kedua itu diriwayatkan oleh kedua-duanya. Jadi isu ni sebenarnya isu yang cukup berat, kan. Dalam zaman kita ni berat, iaitu isu walimah. Walimah ni maknanya ialah kita kata majlis perwalian sebenarnya, yang selalu kita buat kenduri. Kenduri itu sebenarnya lebih kepada perisytiharan, nak mengisytiharkan bahawa dalam keluarga ni telah ada pasangan yang baru kahwin, supaya tidak timbul fitnah, kan. Itu dia. Itulah sebenarnya hikmah diadakan kenduri tu, kan. Hikmahnya sepatutnya begitulah. Namun demikian, zaman kita ni mungkin sebelum PKP ni, dia memang walimah tu dijadikan sebagai satu medan, dengan kita pun tak pastilah apa tujuan tuan rumah itu, kan. Tak pasti, mungkin tujuannya baik ataupun mungkin dia nak ada tujuan yang kita tak jelas.
Nak kata tak baik pun tak juga kan. Kadang-kadang memang dia mampu kan, eloklah dia buat kan. Dulu ada toke catering buat kenduri, dia memang toke catering. Jadi dia nak gaduh apa, dia pasang sampai tempat makan pun ada macam-macam jenis makanan. Dia toke catering kan. Jadi dia memang orang kaya, layak dah dia buat macam tu kan. Jadi tak boleh lah kita kata dia ni ada maksud yang tak elok dah. Mungkin elok kan. Jadi kita tak tahu tentang niat manusia ni. Cuma kita kata bahawa Islam suruh kita bersederhana dalam mengadakan walimah ni. Kadang-kadang yang salahnya ialah bila kita membebankan pihak keluarga yang satu lagi untuk tujuan kenduri tu. Itu yang tak betul tu kan. Kita nak buat kenduri kita lah kan. Kenapa kita bebankan keluarga orang? Itu yang jadi isu tu. Dan mungkin dijadikan medan untuk seseorang itu, mungkin dia nak dapat hasil dan sebagainya, Allahu'alam, kita tak tahu. Jadi mujurnya PKP ni tu bagusnya, sebab hari ni kenduri pun bungkus je, senang kan. Jiran saya kenduri, dia tak ajak pun saya, dia hantar nasi bungkus je kan. Tapi banyak bungkus lah kan, hantar, dia bagi tahu dah, alhamdulillah, tak masalah kan. Kita pun tak kecil hati kan. Kalau dia tak bagi pun kita kecil hati, kita tahu sebab musim ini kan. Punya ini ada hikmah juga PKP ni kan. Elok buat kenduri macam tu kan. Nikah, tak ada nikah kat rumah dah, semua kena nikah kat pejabat agama kan. Kan senang cerita, tak ada sibuk nak pelamin lagi, nak siapkan bantai segala apa semua kan, tak payah dah. Tu hikmah baik dia. Jadi tuan-tuan, jadi kita ni elok bersederhana lah dalam kenduri ni. Niatkan kerana kita nak jamu orang makan, dan bukan niat untuk bermegah-megah kan, ataupun lebih kepada peristiharannya. Nak istihar kan, nak istihar bahawa kita, anak kita ni dah kahwin kan, orang dah tahu, dah cukup lah, insyaAllah terlepaslah kita daripada fitnah. Okey. Sekarang ni isu di sini ialah walimah itu dia pilih-pilih pula tetamu dia. Itu yang kacau tu kan, dia pilih-pilih. Yang diajaknya ialah siapa? Orang kaya. Yang tak diajak siapa? Dia orang miskin. Tuan-tuan, orang kaya ni tak harap makan sebenarnya, dia bukan nak makan sangat kan. Yang mengharapkan makanan ni apa? Dia orang miskin sebenarnya. Mereka mengharapkan makanan. Bila ada Allah, inilah kot nak rasa makan sedap sikit kan, inilah masa nak pergi kenduri dan sebagainya. Jadi kita ni bila ada walimah, maka kita carilah peluang untuk menjamu orang-orang yang susah kan. Ada orang dia panggil rumah anak yatim, elok juga kan, panggil ni panggil. Atau kalau tak, mungkin panggil satu beban, hantar ke sana kan. Satu jalan juga sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah melapangkan ahli keluarga kita untuk mendapat pasangan, dan kita pun bertambah keluarga kita kan. Itu dia. Jadi Nabi SAW sebut, dia kata sebaik-baik makanan, seburuk-buruk makanan atau seburuk-buruk jamuan, paling buruk lah. Sebab dua ungkapan, satu syarrut ta'am, yang kedua dia kata bi'sat ta'am. Dua-duanya maksud tak elok. Makanan yang paling buruk, seburuk-buruk makanan atau sejahat-jahat makanan ialah makanan yang diajaknya orang yang tak nak makan. Orang yang nak makan dia tak ajak. Tu dia. Siapa maksudnya? Yang nak makan ni tak lain adalah orang miskin, fakir. Tu dia. Dan orang yang tak nak makan siapa? Dia orang kaya. Tu dia. Jadi maknanya kita ni, kita ajaklah tanpa kita memilih. Memilih tetamu kita. Jangan pilih kaya atau miskin. Kadang-kadang kebetulan kita duduk di tempat orang kaya kan. Tu dia. Nak macam mana? Jemput belaka lah. Yang penting ialah kita jemput orang yang keutamaan kita sepatutnya ialah kepada orang miskin. Sebab ni sebagai tanda kesyukuran sebenarnya. Kenduri ni sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. Kita tengok betapa ramai orang yang Allah Ta'ala belum beri dia jodoh, belum lagi ada pasangan, belum ada lagi anak dan sebagainya. Kita Allah Ta'ala beri dah kan, maka kita bersyukur. Maka bila kita bersyukur itu, kita zahirkan dengan kita melaksanakan walimah itu dengan mengikut apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Itu dia kan. Kadang-kadang kacau juga tu kan, pergi kenduri dia ada gap dia. Ini VIP lain tempat dia kan. Kita tidak VIP, kursi plastik je lah kan, kursi plastik.
VIP dia kursi plastik sikit, dia balutkan kain. Kalau yang VVIP lagi pula kursi beldu kan, tak apalah, janji makan serupa udah tu gitu kan. Itu dia punya urusan lah tu kan. Jadi kita jangan lebih-lebihkan sangat orang ni kan. Ialah mungkin takut nanti salah faham di kalangan manusia ni macam-macam kan. Tu dia, buatlah secara sederhana. Tu dia, itulah yang dianjurkan oleh agama. Tu dia kan, sebab pernikahan yang barakah ni lah yang maharnya rendah ataupun yang mudah. Tu dia mahar dia. Kita pula mahar kita okey, tak ada masalah, tapi kita sibuk bab kenduri ni kan, yang menyebabkan orang takut nak kahwin ni pasal kenduri sebenarnya, bukan kerana mas kahwin. Mas kahwin tak ada masalah kan. Tuan-tuan kalau suruh tak ada kenduri, tuan-tuan nak kahwin lagi kan. Tu dia. Tapi pasal kenduri tu tak lalu kenduri kita kan. Tu dia. Sampai berhutang-hutang, Allahu akbar, beban sungguh kan, takut. Bayangkan awal kehidupan lagi kita nak biarkan anak kita, keluarga kita hidup selepas perkahwinan, tapi dibebankan dengan hutang dah. Dibebankan hutang itu, hutang ni, baru nak mula hidup kan. Hutang kerana kenduri. Tu dia. Mungkin hutang lain dia sendiri tu lain, tapi hutang kerana kenduri yang mereka tu sendiri. Jadi kita kata macam tak elok kan. Kadang-kadang dia punca daripada kita sendiri. Kita ni tak mau mengalah dengan orang kan. Orang buat, kita pun nak buat juga. Tak mau kalah. Tak mau kalah tu yang payah tu kan. Tu dia. Sedangkan tak ada apa pun kan, tak ada apa nak digahkan. Tu dia. Lalu kita tengok ni orang-orang yang hebat-hebat, yang public figure ni lah kan. Public figure, artis-artis ke siapa-siapa ke kan, kadang-kadang tak kira lah orang terkenal, kadang-kadang itulah dia tonjolkan, okey, hantaran sebanyak ini. Dia angka-angka tu yang jadi dibesarkan kan. Tu dia. Kadang-kadang tengok demo ni, kita pun kita kata ni dekat negara mana ni kan, dekat negara mana. Baru bertunang pun dah bukan main hebatnya, belum kahwin lagi, baru bertunang kan. Tu dia. Nasib baik bercerai tak ada buat majlis macam tu. Kalau bercerai buat majlis macam itu lagi macam mana tak tahulah kan. Sebab bertunang dah hebat dah, kahwin pun hebat kan. Lepas kahwin dia ada lagi bersanding lah apa semua tu kan. Lepas tu tak lama 2-3 tahun, 4-5 tahun bercerai pula. Bercerai tak ada, nasib baik. Kalau ada, tak tahulah macam mana rupa majlis penceraian pula namanya kan. Tu dia. Jadi kita ambil jalan sederhana lah, ikut kemampuan, dan yang kita rasa tidak melampaui batas. Allah Ta'ala tidak suka orang yang melampaui batas. Jangan melampau-lampau kan. Bila dah berhutang banyak tu, kira melampau lah tu kan, melampau lah tu. Tu dia. Baik. Satu lagi tadi, melampau tu bila tak ajak orang miskin kan. Melampau tu kan, ajak orang kaya je, orang miskin kamu tak boleh, kamu orang miskin kan. Jadi Islam ni tak ada kasta sebenarnya, tak ada kasta kan. Baik, hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Jariyatain ay bintain. Betul ya? Hari ni cemata tak bawa, tak apa jelas nampak itu. Betul lah, jariyatain tu kan. Itu dia. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang menanggung segala keperluan dua orang dan mencukupkan makan minumnya, pakaiannya, pendidikannya dan lain-lain sampai keduanya meningkat usia balik, maka ia datang pada hari kiamat, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah seperti kedua jari ini, dan beliau mengumpulkan jari-jarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jariyatain, yakni dua jariah, artinya dua orang anak perempuan. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa kehidupan ni dia ada keperluan-keperluan yang bersifat daruri, maknanya sangat-sangat asas lah, seperti hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Zaman kita ni pendidikan ni penting kan. Dan apabila berlaku kepincangan dalam sebuah keluarga, seperti kematian,
Ataupun mungkin berlaku rumah tangga yang rosak sehingga terbiar anak-anak ni, kan? Tentulah kita kata dari satu sudut logiknya ialah anak-anak yang terbiar ni dia akan menimbulkan masyarakat yang akhirnya akan rosak di hadapan nanti. Dia tak rosak hari ni tapi lambat laun dia akan rosak lah. Tu dia, kan? Jadi Islam sebenarnya menganjur kita menjadi pembela kepada golongan yang ketinggalan. Kita jadi pembela. Sebab itu kita tengok di antara hikmah kenapa diharuskan berpoligami itu ialah untuk membantu orang ini, nak bantu anak dia. Jadi nak bantu anak saja tak jadi, ambil emak sekali. Tu dia, hakikatnya macam itu. Dan kalau kita fikir secara matang, sebenarnya benda ni baik, kan? Tapi hendaklah diukur berdasarkan kemampuan. Kita mampu ke tak, kan? Itu satu hal. Mampu dari sudut fizikalnya, dari sudut belanja dan sebagainya, dan juga dari sudut rohnya, ketahanan jiwa kita. Kita mampu ke tak? Sebab itu di antara, kalau kita fikirkan, memang kita kata dia satu benda yang sangat hebat dalam agama ni. Bagaimana cara nak membela anak yatim ataupun ibu-ibu tunggal ni. Mungkin kalau tanya orang perempuan, terutamanya isteri-isteri di rumah, memang dia tak suka lah. Dia kata, kalau buat kahwin dua, jangan sembang. Dia tak bagi sembang tu, sembang pun tak boleh. Baik, kita bawa secara logik. Katakanlah kita ni sebagai bapa atau sebagai ibu, kemudian kita ada anak perempuan, dan anak kita ni dia menjadi janda, sama ada dengan sebab kematian ataupun dengan sebab berlaku penceraian. Apa harapan kita pada anak kita ni? Adakah kalau ada orang nak kahwin dengan dia, kita kata, kamu jangan kahwin lagi, kan? Adakah begitu? Tak, kita mesti harapkan ada pembela dia pula. Mungkin kita pun tak upaya nak membela dia, nak menanggung dan sebagainya. Atau mungkin pada ketika itu kita pun dah mati dah. Tentulah kita kata, kalaulah ada orang yang sanggup membela dia, tak apa, walaupun dia menjadi isteri yang kedua ataupun yang ketiga, asalkan terbela diri dia. Nampak tu? Tu dia. Jadi kalau kita fikir secara matang, dia kata betul, sebenarnya patut dibela. Sebab itu kalau orang perempuan kadang-kadang dalam bab macam ini, dia memandang sudut negatif, kan? Bukan salah dia, tak salah juga. Sebab yang ada di hadapan mata kita, kebanyakan orang yang berpoligami, mereka ni tidak menunjukkan contoh yang baik. Itu yang masalah besar tu. Yang kahwin dua, kahwin tiga ni, dia tak tunjuk contoh yang baik. Jadi orang lain, yang orang perempuan tengok, tengok tu, contoh tak elok kat dia, kan? Bila contoh kat dia tak elok, jadi habis ya, dihukumkan. Mana-mana lelaki yang berpoligami tak elok. Nampak tu? Cuba kalau orang tu tunjuk akhlak yang baik, tengok bila berpoligami, kamu tengok dia terbela anak tadi, berjaya dan sebagainya. Barulah mungkin orang wanita dia akan tidak keberatan. Tu dia, kan? Ada kata, saya tak bangkang poligami ni, tapi bukan untuk saya, gitu kan. Orang lain lantak, tapi jangan suami saya tu, gitu. Tu pula kan, ada passion macam itu. Jadi di sini kita tengok, bila anak-anak tadi tidak ada pembelaan, jadi Islam menganjurkan kita membela dia. Tak kiralah sama ada melakukan perkahwinan ataupun mungkin dengan kita menanggung. Kalau tuan-tuan nak ambil anak angkat misalnya, sebab Nabi sebut sini, man ala jariyatain, sesiapa yang menanggung, mencukupkan dua orang anak perempuan. Tu dia, dua orang anak perempuan, maknanya keperluan dia, makan minum dia. Jadi mungkin ambil anak angkat, kan? Anak angkat, kalau kecil lagi, baby lagi, mungkin boleh susu-susukan. Okey. Jadi di sini timbul satu hal, ialah anak angkat pula. Tuan-tuan, anak angkat ni dia bukan mahram. Kalau dia bukan anak saudara kita, dia bukan mahram. Jadi di situ akan berlaku konflik pula dari sudut aurat, dari sudut banyak perkara sebenarnya. Banyak perkara. Maka di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat nak ambil anak angkat dan tuan-tuan mampu, sebenarnya ambil anak angkat, bagus. Tetapi biarkan dia tinggal dengan mak dia. Kita ambil pada nama je. Okey, kamu anak angkat saya, tapi saya takkan ambil kamu bawa balik rumah saya. Kamu duduk dengan mak kamu, cuma saya menanggung kamu. Nampak tu? Saya yang tanggung kamu. Kamu tak cukup apa? Pakaian. Okey, saya akan belikan pakaian untuk kamu. Nampak? Itu lebih aman sebenarnya, supaya dia tidak hilang kasih sayang dengan mak dia, kan? Kecuali lah kalau memang dia tak ada dua-dua, kan? Tak ada dua-dua tu lain. Kalau dia ada mak, maka biar dia tinggal dengan ibu asal dia, supaya kasih sayang dia tak hilang, dan kita dapat tolong dia.
Kan? Sebab matlamat kita apa nak tolong kan? Nak tolong, nak dapat ni, nak dapat yang Nabi kata ni akhirat nanti, kamu dengan aku macam ini, kata Nabi. Macam ini. Sebab kat dunia kamu tolong anak yatim, kamu tolong anak yang keciciran, 2 orang perempuan kamu tolong, kamu dengan aku macam ini, kata Nabi. Maknanya Nabi SAW tentu masuk syurga, kamu pun masuk syurga juga. Jadi matlamat kita itu, maka tak ada masalah. Kita ambil anak angkat, tapi biarkan dia kekal di rumah dia. Biar dia kekal dengan rumah dia. Dan kita berikan sokongan, sokongan, tapi bukan dengan bawa dia pergi duduk rumah kita. Ni yang masalah ni, bawa duduk rumah ni. Bila bawa pergi rumah kita, sudah, kita dah pisahkan kasih sayang dengan mak ayah dia. Kecuali lah mak ayah dia tak sanggup, ataupun mak kata, saya ni tak boleh bela dia. Okey, itu lain. Kan? Yang masalah kita ambil, kita minta izin. Izinkan saya nak bawa dia duduk dengan saya. Oh, yang itu yang kacau tu. Kan? Yang akhirnya, sampai dia pun tak tahu mak dia hidup lagi ke tidak lagi. Kan? Tak tahu, hujung hilang kasih sayang langsung. Jadi teknikal tu nak kena betulkan. Saya rasalah itulah paling baik kan. Tapi yalah, kadang-kadang orang kalau gitu tak, anda tak jadilah, kata gitu kan. Tak jadi kan, tak jadi. Bila tak jadi tu nak macam mana kan. Jadi ikhlaskan hati kalau kita nak, sebab kita matlamat kita nak dapat pahala ni, nak masuk syurga bersama dengan Nabi SAW. Maka kena ikhlaskan, sebab kita niat nak tolong kan. Kita tetapkan, okey, tak apa, yang ini saya tolong, tapi saya boleh bagi banyak ini saja sebulan untuk dia, banyak ini kan. Tu dia, tak apalah. Jadi kita melakukan satu usaha untuk melepaskan kehidupan dia yang perit itu, mungkin ringan sikit, jadilah. Tu dia kan. Tu ialah memang tidak glamour pun nama bapa angkat kan, tak glamour pun kan. Tapi kita tolong tu, kita bukan nak cari glamour, kita nak balasan di akhirat. Yang itu kita nak kejar kan. Bukan penting nama tu, tak penting nama tu. Tu dia. Nabi SAW pun ada anak angkat kan. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Asalnya, ataupun Zaid ini dari kecil lagi dia dirampas dalam tawanan perang. Kemudian dia tinggal dengan Nabi SAW sampai masa bapa dia datang nak ambil. Nabi SAW sebut, kata, kamu tanyalah Zaid kan, suruh Zaid pilih mana dia dah. Zaid tak nak balik ke bapa dia, dia nak duduk dengan Nabi SAW. Dan Nabi pernah membinkan dia dengan Muhammad, Zaid bin Muhammad. Lalu Allah Ta'ala tegur perbuatannya. Allah kata, serulah anak-anak ni dengan nama bapa-bapa mereka. Maknanya anak angkat tak boleh kita binkan dengan nama kita, tak boleh kan, tak boleh. Tu dia. Jadi, dan mereka ni tidak tertakluk, tidak terikat satu bab aurat. Kalau dia berlainan jantina, yang kedua dia sudut pusaka. Dia tak. Kalau nak beri kat dia, beri siapa, macam mana? Kita beri dengan wasiat ataupun hibah, itu saja. Pusaka dia tak layak, dia di luar daripada apa, kita kata golongan yang berhak menerima pusaka, dia tak masuk. Tu dia. Baik. Jadi marilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang dan mampu, peluang dan mampu. Kadang-kadang peluang ada tapi tak mampu, tak usah kan. Tu dia. Kadang-kadang mampu tapi peluang tak ada, tak usah kan. Mampu tu pun besar, satu benda yang luas, iaitu dari sudut kita kata hartanya satu, keupayaan harta. Yang kedua ialah keupayaan jiwa kita. Kalau tak, tak usah, nanti jadi dosa pula kan. Sebab kita tengok di zaman jahiliah, mereka ambil anak angkat, dan dia bukan angkat, dia kahwin langsung. Kerana apa? Kerana harta. Sebab anak angkat tadi orang kaya, mak ayah dia mati, lalu mereka ambil anak tu dan kahwin dengan perempuan tu. Tapi kahwin bukan sebab nak perempuan tu, nakkan harta dia. Nampak tu? Dia ada niat masing-masing lah kan. Orang yang niatnya tak elok ni, Allah Ta'ala tahu, Allah ceritakan. Sebab itulah Islam di situ mengharuskan kahwin lebih daripada satu kan. Allah kata, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wasumul, kahwinlah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak berlaku adil, satu pun cukup. Tu dia kan. Tu dia, bukan senang ke tu nak sampai ke tahap macam itu kan. Tu dia. Baik. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya imra'atun wa ma'a ibnatani laha tas'al
falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamatha bainabnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharaja fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai' fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ada seorang wanita masuk ke tempatku dan beserta wanita itu ada 2 anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu tetapi tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma sahaja. Kemudian itulah yang kuberikan padanya. Lalu wanita tadi membahagi menjadi 2 untuk kedua anaknya itu. Ia sendiri tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Selanjutnya ia berdiri lalu keluar. Nabi SAW kebetulan masuk ke tempatku pada waktu itu. Lalu saya memberitahukan hal tadi. Beliau SAW terus bersabda, barang siapa yang diberi cobaan sesuatu dari gadis-gadis seperti ini, lalu berbuat baik kepada mereka, maka gadis-gadis itulah yang akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka, muttafaqun alaih. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini juga cerita tentang keutamaan membantu orang miskin. Keutamaan membantu orang miskin, cuma dia diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Hadis ini disepakati antara Imam Bukhari dan Muslim. Pertama kita tengok rupa-rupanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga para isterinya sebenarnya adalah orang yang miskin. Tak ada apa-apa sebenarnya. Tak ada apa-apa. Kan? Tak macam kita ni, kita kalau balik rumah tu ada makanan, tinggal lagi nak buat ke tak buat je. Makanan ada, kan? Nak cari beras ada, nak bancuh air kopi ada, semua ada, kan? Tu dia. Belum lagi yang sejuk beku, semua ada belaka lah. Kita ada. Tapi Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang miskin. Hatta Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda pun tidak ada apa-apa di rumah. Kan? Tak ada apa-apa sebenarnya. Bayangkan, itulah rupanya. Cuba kita tengok rumah kita lah, ya Allah, penuh dengan makanan. Kadang-kadang makanan kat dapur pun ada, kat tengah rumah pun ada, dalam bilik pun ada makanan. Kan? Makanan tak habis-habis. Tu dia. Kan? Macam seolah makan ni satu perkara yang cukup penting dalam hidup kita. Mesti ada makan, kan? Tu dia. Tak kira merata-rata semua makanan belaka, kan? Sedangkan Nabi SAW tak ada makanan sebenarnya. Baik itu kita dengar hadis bagaimana Nabi SAW pada waktu pagi bila bangun tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, hari ni ada makan?" Tak ada. Kalau tak ada, aku puasalah. Begitu. Memang tak ada sungguhlah makanan tu. Tak ada stok-stoknya, kan? Tak ada. Jadi mungkin sesuai pada zaman itu, kan? Ataupun kita kata cara pada zaman itu, cara kita memang kena ada stok lah, kan? Tu dia. Nanti tak ada stok, pening juga, kan? Satu, maknanya cukup dhaif kehidupan Nabi SAW dan juga isteri-isteri baginda. Yang kedua ialah kita tengok kesungguhan Aisyah radhiyallahu anha untuk membantu orang miskin. Sungguh. Yang datang tu miskin juga, kan? Lagi miskin pada dia sebab dia dah sampai, dia dah meminta. Bila orang dah meminta ni, seolah dia menggadai maruah dia pergi minta ke orang. Makanan pula tu. Tanya ada makanan tak? Minta Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun tengok apa yang dicari-cari celah dinding, tengok ada buah tamar sebiji. Buah tamar sebiji. Itu je yang ada. Bagilah buah tamar sebiji. Kita kalau ada lah satu, tak boleh, aku dah satu je ni, last dah untuk aku. Kalau aku bagi kamu, aku tak ada dah ni. Kan? Tu dia. Kan? Cuba bayangkan tuan-tuan, kadang-kadang ada orang datang minta-minta, kan? Kita mungkin tak ada banyak duit, tapi kita ada duit. Kita ada duit. Ada duit, kan? Tu dia. Dan kita mengambil sikap tak bagi kat dia, kan? Dia meminta dengan keadaan hampa, tak dapat. Apa salah kalau kita bagi sikit dekat dia? Bagi sikit, korang melegakan hati dia, kan? Jadilah sikit, minta maaf saya banyak ini boleh bagi dah. Jadi dia pun hati dia tenang, sebab dia dah bersusah payah menggadaikan maruah dia, minta ke orang, kan? Minta. Sebab Nabi SAW kata, kadal faqr ay yakuna kufra. Hampir-hampir orang yang fakir itu membawa kepada kekufuran, kan? Macam-macam tafsiran ulama tentang hadis ini, tapi salah maksud zahirnya macam itulah. Bila dah
fakir sangat, miskin sangat, mungkin dia boleh membawa kepada kufur pada Allah Ta'ala. Kan, mula mungkin dia membangkit-bangkitkan Allah tidak adil ke, atau menyalahkan orang, macam-macam, boleh membawa kepada kekufuran. Jadi bila orang datang minta, maka kita hulurkan, beri kepada dia, beri. Jangan kita hampakan dia, biar dia kembali dengan tangan kosong. Bagi ada sesuatu kat tangan dia. Dia minta, Aisyah pun ambil, bagi buah tamar ada sebiji, bagi. Bila bagi, dia tengok yang ibu tadi dia ada anak 2 orang, dia koyakkan buah tamar tu belah 2, bagi ke anak dia seorang sebelah, sedangkan dia sendiri tak ada. Lalu tak lama kemudian Rasulullah SAW balik ke rumah, dan Aisyah pun menceritakan hal itu. Lalu Nabi SAW sebut, dia kata, mani betulia min hadhil banat bisyai'in, sesiapa yang Allah Ta'ala uji dengan anak-anak yang macam ini dengan sesuatu, dia kata, fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, sedangkan orang yang diuji tadi dia layan baik anak-anak ni, mana anak-anak yatim atau anak-anak yang mungkin dibiarkan. Siapa yang Allah uji anak-anak perempuan yang macam ini, kemudian dia bersabar dengan keadaan ini, maka anak-anak tadilah yang akan menjadi pendinding kepada dia daripada api neraka. Tu dia. Memang bila dah tak ada apa-apa ni, orang akan menganggap anak-anak ni sebagai beban, menyusahkan je gitu kan. Dia akan sampai tahap macam itu, susahkan anak-anak ni. Tu dia. Lalu mungkin ekoran daripada itu, langsung dia abaikan anak-anak dia, atau dia biarkan anak dia semaunya, apa nak buat kau buatlah, jadi-jadilah. Itu ni satu ujian yang berat, iaitu bila dia memelihara anak yang tidak ada ayah tak ada kan. Dia kalau orang Arab pun, bila ayah tak ada ni, dia kalau buat menyusu, kita dah sebut tentang Halimatus Sa'diyah gitu kan, pun dia tak nak menyusu. Tak nak menyusu. Awalnya dia dah berjumpa dengan Nabi SAW, dah tengok dah nak menyusu dah, tapi bila tanya-tanya, rupanya Nabi kita ni Muhammad SAW tidak ada ayah, tak jadi nak ambil. Sebab kalau tak ada ayah, maknanya tak ada income lah. Tak adalah orang nak bayar nanti, besok dah habis tempoh penyusuan, siapa nak bayar? Bapaknya tak ada kan, tak jadi. Tu dia. Bayangkan tadi anak-anak tadi yang tidak ada ayah, mereka terbiar kehidupan dia kan. Kalau fikirkan ni satu beban kan, tu dia kan. Siapa nak susah, semua orang nak senang kan. Tapi Nabi SAW sebut, dia kata, sesiapa yang diuji dengan ujian macam ini, dan dia buat baik terhadap anak-anak tadi, anak-anak dia layan baik, dia besarkannya dengan sebaik-baiknya, maka kata Nabi SAW, anak-anak tadi akan menjadi dinding daripada api neraka sebenarnya. Hidup ni ujian, tuan-tuan. Hidup ni ujian. Kita nak samakan kita dengan orang tak mungkin kan. Dia mungkin hidup dia macam ni bahagia, bukan kita kata bahagialah, sempurna, tak ada kematian, tak ada susah dan sebagainya. Ada pun orang lain Allah uji macam ini kan. Memang kita boleh sama dari satu sudut, tetapi natijah yang hujung tu yang penting, natijah di sisi Allah Ta'ala kan. Belum tentu orang yang keluarganya sempurna, ada mak ayah, ada pendapatan dan sebagainya, boleh menjamin dia masuk syurga. Belum tentu lagi. Natijah di sisi Allah tu yang penting, iaitu untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang yang diuji macam ini, maka dia kena sabar. Dia kena hadap juga benda-benda tu. Sebab itulah ketentuan daripada Allah. Semuanya Allah dah atur belaka. Semuanya Allah dah atur. Jadi bagi kita umat Islam, sepatutnya kita ada satu tanggungjawab bersama untuk memberikan pertolongan kepada golongan yang macam ini. Kita buat juga, tapi bermusim. Musim nak raya baru kita cari mana ibu tunggal kan. Bila nak ini baru kita cari orang miskin. Itu yang bagus dah tu, tapi tak cukup. Bayangkan kita bagi apa sangat. Bagi paling tu beras satu, kopi, teh kan, mihun kita bagi setahun sekali, mana cukup. Patut kena jadi agenda bulanan, kena sampai tahap agenda bulanan kan. Sebulan kita kumpulkan duit, okey, kita bajet sebulan banyak ini, kita serahkan pada dia, kita kutip sebulan bagi. Kenapa bila tiba orang mati kita boleh buat kan? Kan ada, kalau ada apa nama tu, khairat kematian kan, dia boleh buat. Saya tak tahu macam mana konsep dia, tapi khairat kematian ni kalau tak silap dia ikut bilangan orang mati kan. Dia tetap dah, kalau seorang mati berapa ringgit? 10 kan? RM10. Takdir bulan tu 3 orang mati,
30 lah kan. Boleh pula kita keluar duit. Kenapa pula untuk yang ini tak boleh? Kan? Katakan kita di sini, contoh di taman ni, katakan ada 3 keluarga susah, yang kita tahu sangat susah, sampai makanan pun tak ada. Kita agak-agak sebulan berapa belanja ni untuk makan asas lah, kan? Agak-agak katalah makan asas 200 contoh, 200, kan? Jadi 200 kalau 3 keluarga 600. Maka kita lah jadi tanggungjawab kita orang Islam di sini, macam mana kita nak kumpulkan supaya dapat 600 tiap-tiap bulan. 600 bagi 600 bagi tu dia, kan? Kita tanggungjawab kita lah. Kita macam ni, orang lain tempat lain macam itu juga, kan? Tu dia. Mana masing-masing orang Islam dia ada rasa tanggungjawab terhadap saudara dia yang susah. Dia takkan biarkan saudara dia kekal dalam keadaan susah. Takkan biarkan. Dia ada rasa tanggungjawab. Dan Nabi SAW menyatakan kelebihan, kan? Yang kita keluarkan belanja tu sebenarnya, kamu sebenarnya membenting diri kamu daripada api neraka. Tu dia. Besar faedah dia, kan? Tu dia. Tapi ialah kita ni bila sebut ada kutipan, ada bayaran, mungkin berat lah bunyinya, kan? Kena pula pengurusi surau kita tak suka. Lagilah pula. Malas kau pengurusi surau ni, kutip je kerjanya. Itu pula dah. Kan dia jadi isu pula. Padahal kita baca hadis ini. Hadis kita kerana Nabi yang suruh, kerana Nabi yang menganjurkannya, dan tawaran ini datang daripada Rasulullah SAW, kan? Maka atas dasar itulah, maka sepatutnya kita kena fikir terhadap orang yang susah ni, kan? Tu dia. Kena ada satu perancangan yang baik. Kalau ada orang susah, kalau tak ada tak apalah. Paling tidak pun tuan jaga taman ni mudah lah, kan? Tu dia. Kalau nak pergi sampai Batu Dua tu susah pula, kan? Orang ramai yang susah. Tapi kalau dapat jaga kawasan ni pun dah cukup dah. Kurang-kurangnya kita ada satu tanggungjawab atas dasar agama. Tu dia. Atas dasar agama. Tu dia. Baik. Itu dia. Baik, kita ambil satu lagi hadis. Ni hadis yang sama dengan hadis di atas. Hadis terakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnatain laha fa'at'amtuha thalasa tamaratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulha fasta'amatha ibnataha fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulahu bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadhakartu alladhi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal inna Allah qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Rawah Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula, saya didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak gadisnya. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka itu berupa 3 biji buah tamar. Wanita itu memberikan setiap sebiji buah kurma itu kepada kedua anaknya, sebuah seorang, dan sebuah lagi diangkatnya ke mulutnya, hendak dimakannya sendiri. Tiba-tiba kedua anaknya itu meminta supaya diberikan saja untuk sebuah itu untuk mereka makan pula. Lalu wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakannya itu menjadi 2 buah dan diberikan kepada kedua anaknya. Keadaan wanita itu amat mengherankan saya, maka saya beritahukan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu akan masuk syurga kerana kelakuannya tadi, dan akan dimerdekakan pula dari siksa neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hakikatnya hadis ini sama dengan hadis di atas tu. Cuma mungkin perawinya dalam perawi yang lain, maka di situ berlaku khilaf. Yang tadi sebut sebiji buah tamar bagi 2, yang ni 3 biji. 3 biji. Tu dia. Maka yang mengherankan Aisyah radhiyallahu anha ialah bagaimana ibu tadi dengan 3 biji buah tamar, dia bagi anak dia 1, bagi anak 1, sebiji lagi dia patut dia makan. Baru nak makan anak tadi minta dah. Lalu yang sebiji itu dikoyakkan, dia berikan kepada kedua-duanya. Heran dia kerana inilah dia jiwa seorang ibu yang biarkan dirinya kelaparan sedangkan anaknya diberi makan. Maknanya Allah uji dia sampai tahap macam itulah, kan? Sampai tahap macam itu. Biarlah dia tak makan asalkan anak dia makan. Tu dia.
bila perkara ini diberitahu kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyebut, dia kata Allah telah mewajibkan untuk wanita itu syurga. Allah wajibkan, maknanya dia akan masuk syurga kerana kelakuannya tadi. Tu dia. Dan ataupun dengan maksud dibebaskan dia daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang Allah uji dengan ujian yang seumpama begini, maka sabarlah kerana tawaran daripada Allah begitu besar, iaitu syurga. Wallahu alam. Kita berhenti sini. Sebelum akhir, tuan-tuan ada nak tambah ataupun tuan-tuan nak tanya, nak kongsi, silakan kalau ada. Ada tak? Tak ada. Sebab ceritanya pasal makan buah tamar, kita tak makan buah tamar kan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, iaitu kita kena buat baik kepada orang miskin. Mungkin situasi hadis ni lain dengan apa yang berlaku di keliling kita kan, dalam bentuk yang lain. Mungkin mereka ni bukan tak ada makan pada ketika itu, tapi mungkin untuk tempoh yang lama kan. Jadi kita, oleh kerana dunia kita dah berubah moden sikit, kita pun kena fikir cara orang moden lah. Macam mana nak tolong orang ni dengan cara secara moden, tak ada tunggu orang minta je kan. Takkan orang tunggu minta. Kita dah tahu dah, kita tengok ni susah dia mana ni, susah, kita tahu kan. Maka kita hulurkan bantuan, jangan tunggu orang minta, sebab kita boleh fikir, kita pun tahu, boleh menilai kan. Jadi yang penting ialah ada penglibatan kita untuk membantu golongan miskin dan orang susah. Itu dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma.